Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan tajuk zakat, mengikis sikap tamak harta. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Maisarah, Hidayah, Raifana, Awatif dan Atira. Iaitu saya. Nama saya Nurul Atira binti Muhammad Sadinata, nombor pelajar 2020811248 dari kelas IC 1104DA. Okay. Saya akan membentangkan pengenalan zakat. Zakat dari segi bahasa merupakan zakat sebuah kata terbitan daripada kalimah zakah, bermaksud suci dan subur, termasuk bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Okay. Zakat dari segi syarak pula bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Seterusnya, jenis zakat. Zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Okay. Zakat fitrah merupakan zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Manakala zakat harta ialah zakat yang diwajibkan apabila sudah capai nisab, iaitu mencapai jumlah tertentu akan sesuatu harta tersebut. Antara jenis zakat harta ialah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini berlaku sekiranya kita memiliki harta-harta yang berunsurkan emas dan perak. Kadar uruf bagi emas perhiasan wanita di negeri Selangor ialah sebanyak 800 gram kadar uruf semasa. Terusnya, zakat perniagaan. Zakat perniagaan dikenakan kepada barang pengguna dan industri, perdagangan, tanah dan pembinaan, kewangan dan perdagangan, perladangan dan perlombongan. Jadi segala jenis perniagaan yang sudah mencapai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak akan dikenakan zakat. Selain itu, zakat simpanan juga termasuk dalam zakat harta, iaitu terdiri daripada wang luar negara yang sah dan laku di pasaran tertentu wang. Sebagai contoh, caruman wang simpanan pekerjaan awam KWSP antara salah satu zakat simpanan. Terusnya, zakat pendapatan. Zakat pendapatan disyaratkan cukup haul dan nisab, dan kadar zakat yang dikenakan adalah sebanyak 2.5% setelah ditolak dengan perbelanjaan. Okay. Zakat pendapatan dikenakan sekiranya pendapatan melebihi dari tahap yang ditetapkan. Kebiasaannya akan dikenakan kepada golongan-golongan pendapatan lebih dari 10,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Awatif Najah binti Abdul Malik dari kelas IC 1104DA. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai falsafah zakat dan kelebihan zakat, iaitu dapat mendekatkan hubungan persaudaraan. Pertama sekali, falsafah zakat mestilah berpandukan kepada Al-Quran, kerana pada hakikatnya Al-Quran merupakan sebuah falsafah yang menjadi panduan dalam kehidupan manusia untuk merancang sistem kehidupan manusia yang berlandaskan dengan ajaran Allah SWT bagi menjamin kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Falsafah utama zakat adalah sebagai satu perkongsian. Perkongsian ini dapat dibuktikan apabila harta yang dimiliki oleh orang yang berkemampuan diberikan sedikit kepada orang yang memerlukan. Selain itu, falsafah zakat juga dapat memberikan keseimbangan sosial di dalam Islam. Seperti yang kita lihat, kutipan zakat akan meningkat apabila mempunyai sebuah masyarakat yang berkemampuan dan sekaligus dapat membela nasib golongan yang kurang berkemampuan. Okey, secara keseluruhannya, falsafah zakat perlu dihayati, difahami dan diambil peduli oleh umat Islam. Hal ini kerana apabila kita menghayati falsafah zakat, ia dapat menjadikan pelaksanaan zakat secara sempurna dan berkesan dengan perubahan keadaan dan budaya hidup sesebuah masyarakat. Tanpa adanya falsafah, pelaksanaan zakat akan berlaku tanpa adanya hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Tengku Nur Hidayah binti Raja Saleh. Nombor matrik 2020491772. Saya daripada kelas TIC 110DB. Okey, saya akan menyambung pembentangan tentang kelebihan zakat. Okey, kelebihan zakat yang pertama adalah membentuk sifat mahmudah. Antara sifat mahmudah yang dapat dibentuk melalui zakat adalah zuhud. Okey,
Zuhud merupakan jiwa yang sentiasa cukup dengan harta dunia. Seseorang itu tidak suka apabila diberikan harta kepadanya dan berasa menderita apabila mendapatkannya. Maka, dia tidak mengambil harta tersebut dan menjaga dirinya daripada kejahatan dan gangguan harta itu. Okey, yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah apabila seseorang mukallaf menghadapkan seluruh perbuatannya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lain seperti malaikat dan raja, serta mereka juga tidak menyembah dan beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah seperti pohon, batu, matahari dan bulan. Okay, mereka hanya memusatkan seluruh perbuatan hati hanya kepada Allah. Okay, dan yang terakhir adalah dapat melahirkan kasih sayang antara manusia dan pencipta. Okay, cinta Allah dan Rasul adalah apabila kasih seorang mukmin terhadap kasih seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada kasihnya terhadap segala yang lain, dan ia dapat melahirkan jiwa insan yang benar-benar cintakan agama dan rela mengorbankan dirinya ke jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya adalah Siti Maisra Binti Nazri dan hari ini saya ingin menerangkan tentang kelebihan zakat. Dengan pemberian zakat, ia mampu mengikiskan sifat tamakkan harta dalam diri seseorang melalui apabila seseorang itu memberi, seseorang itu akan memandang orang yang lebih susah daripadanya. Dari situ, ia mendorong seseorang untuk tidak menyimpan harta mereka dan mengeluarkan harta mereka untuk membantu orang yang memerlukan. Sifat tamak bukan sahaja mendorong seseorang menjadi orang yang sibuk mencari harta dan juga seorang pembazir, tetapi juga menjadi seorang yang kedekut. Kita sebagai hamba Allah yang dipilih mempunyai rezeki yang lebih, kita sebenarnya dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara untuk berkongsi rezeki dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yang bermaksud, dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan hak untuk orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Melalui pemberian zakat yang mampu menghapuskan rasa dengki dan iri hati orang miskin terhadap orang kaya, dan orang kaya dapat menyucikan harta mereka. Berkaitan penyucian harta ada dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang keempat yang bermaksud, dan mereka berusaha untuk membersihkan hartanya dengan pemberian zakat harta itu. Secara keseluruhannya, dengan pemberian zakat ia mampu mengikiskan sifat tamakkan harta dalam jiwa seseorang. Ia juga menjadikan seorang itu sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya, dan tidak sanggup seorang itu untuk melakukan pembaziran apabila melihat saudara Islamnya yang lebih susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafana binti Azhar dari kelas IC 104DB. Hari ini saya akan membentangkan iaitu kelebihan zakat dan juga cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan tahap kesedaran untuk membayar zakat. Menghayati bahawa rezeki datang daripada Allah SWT, ada manusia merasakan apabila mengeluarkan zakat, maka duit mereka akan berkurang. Namun hakikat yang mereka perlu tahu, semua perkara telah ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk juga rezeki. Manusia yang hidup di muka bumi ini mempunyai rezeki masing-masing tanpa bercampur dengan orang lain. Ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada ghaib, mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selain daripada itu, surah Hud ayat 6 juga ada menyatakan tentang rezeki. Oleh demikian, manusia tidak perlu takut untuk mengeluarkan zakat kerana ini akan membantu orang-orang yang lebih memerlukan dan juga sebagai tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kelebihan zakat. Salah satu kelebihan apabila kita mengeluarkan zakat ialah dapat mendekatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pembayar zakat dengan anggota masyarakat yang lain. Hal ini kerana melalui pemberian zakat, ia dapat menjadikan masyarakat Islam umpama satu keluarga besar yang saling bersatu hati,
menghormati dan berkasih sayang antara satu sama lain. Ini dapat dilihat apabila orang yang berkemampuan menolong orang yang kurang berkemampuan, dan ini dapat membuktikan bahawa apabila kita saling menolong antara satu sama lain, ia dapat membantu masyarakat untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Dengan adanya persefahaman dan kasih sayang sesama masyarakat, ia akan mewujudkan ketenteraman dan keamanan dalam kalangan masyarakat. Okey, selain itu juga, zakat ni dapat memelihara masyarakat daripada jurang perbezaan taraf sosial yang sangat ketara. Secara kesimpulannya, agama Islam sangat menitik beratkan tentang amalan tolong-menolong sesama masyarakat kerana ia merupakan satu amalan yang sangat digalakkan dalam agama Islam. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang pertama adalah fakir, iaitu golongan yang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan hidup, dan yang kedua adalah miskin. Yang mana merupakan golongan yang mempunyai keperluan hidup tetapi tidak sepenuhnya. Yang ketiga adalah amil, yang bermaksud golongan yang dilantik oleh kerajaan untuk mengumpul dan membahagikan zakat. Yang keempat pula adalah mu'allaf, iaitu golongan yang baru memeluk agama Islam. Mereka berhak mendapat zakat bagi mengukuhkan lagi keislaman mereka. Seterusnya adalah hamba mukatab fi ar-riqab, iaitu golongan hamba yang berada dalam belenggu kehambaan, yang mana ingin membebaskan dirinya daripada belenggu tersebut. Golongan yang keenam pula adalah orang yang berhutang, gharimun. Orang yang berhutang dan hutang tersebut haruslah berlandaskan syarak. Namun begitu, ia menyukarkan orang yang berhutang sehingga tidak mampu untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Golongan yang berjihad fi sabilillah adalah golongan yang ketujuh yang berhak menerima zakat. Jihad mereka tersebut adalah bagi mempertahankan Islam. Oleh itu, mereka diberi zakat sehingga mereka pulang dari berjihad, tidak kira golongan tersebut kaya ataupun miskin. Golongan yang terakhir adalah orang yang bermusafir fi sabilillah. Mereka dibenarkan untuk menerima zakat sebagai perbelanjaan dalam perjalanan mereka sekiranya musafir mereka bertujuan dengan tujuan yang diharuskan. Beralih kepada bahagian seterusnya, iaitu cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan tahap kesedaran untuk mengeluarkan zakat. Terdapat 2 cadangan yang telah saya nyatakan, iaitu yang pertama, menyebarkan risalah berkaitan kepentingan zakat dan juga fatwa berkaitan zakat. Ada di luar sana manusia yang tidak tahu kenapa mereka perlu membayar zakat. Oleh demikian, melalui risalah ini, mereka dapat memahami dengan lebih baik kenapa pentingnya umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Selain itu, cadangan yang kedua adalah melakukan potongan zakat kepada pekerja. Apabila melakukan potongan ini, pekerja tidak akan merasa terbeban untuk menjelaskan zakat. Mungkin melalui cadangan ini, ada pekerja yang akan lebih suka untuk memberi dan menyumbangkan duit-duit mereka kepada orang yang memerlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Oleh itu, secara keseluruhannya, zakat ialah mengeluarkan harta tertentu pada kadar tertentu dengan syarat-syarat tertentu pada golongan tertentu. Dan zakat terbahagi kepada 2 jenis, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Falsafah zakat ialah suatu perkongsian dan keseimbangan sosial dalam Islam. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang layak mendapat zakat, yang di antaranya ialah yang pertama, fakir, miskin, amil, hamba, mu'allaf, orang yang berjihad, orang yang berhutang dan juga muslim. Antara kelebihan membayar zakat pula ialah dapat membentuk sifat mahmudah, dapat mengikis sifat tambahkan harta dan penghayatan bahawa rezeki itu datang daripada Allah dan dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Oleh itu, bagi sesiapa yang telah cukup syarat sebagai seorang pembayar zakat seperti berharta, merdeka, berakal, wajiblah membayar zakat tidak kira jantina umur.
Sebagai umat Islam, janganlah kita merasa terbeban untuk membayar zakat kerana itu adalah tanggungjawab kita, dan dengan pemberian zakat itu mampu menolong saudara Islam kita yang lain.